أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله. Kita sambung pada malam ini ayat yang terakhir bagi suratul Naml, yakni ayat yang ke-90. Syaitanir rajim. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا, yakni yang melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung. Ia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya. Muslimat ayat 93 suratul Naml boleh kita bahagikan kepada dua bahagian yang besar. Pertama sekali ini sudah tentulah ditafsirkan terkait dengan mengenang dan memuji segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat Allah yang tu kita tak boleh buat. Apa dia? Menghitung-hitung nikmat Allah. Yang tu Allah declare, la tuhsuha. Kamu takkan dapat menghitung. Satu zikir yang menjadi zikir harian Nabi Khidir alaihi salam. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Nikmat-nikmat ini terlalu banyak. Mensyukuri dan memahami satu lagi perkara besar, yaitu summalah tentang nikmat yang Allah kurniakan. Maka hidup kena fokus ke situ. Apa dia? Mensyukuri dan berfikir bahawa tidak ada nikmat yang paling kita bersyukur melainkan nikmat jadi orang Islam, nikmat iman. Itulah nikmat yang tak tahu kita nak cakap syukurnya. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Sayyidina Ali, tak pernah buat sebarang request, tak ada. Apa yang ada
huwa sammakum muslimin. Ayat terakhir suratul Hajj. Dialah Allah. Walaupun kebebasan beragama dijamin oleh Islam, tetapi menjadi orang Islam nikmat yang tak mampu nak disebut. Sehingga orang-orang yang bukan Islam balik, tapi kerana Islamnya, kerana imannya, dia dimasukkan ke dalam syurga setelah habis bakaran dosa-dosanya. Kita tak naklah pergi neraka dulu, tak nak. Tapi itulah akidah ahli sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu nikmat. Apalagi nikmat Allah campakkan inayah, hidayah, petunjuk untuk kita beramal soleh. Itu juga nikmat. Di rumah silap-silap 6.45 baru dia semayang. Dia melebihkan tidur dia daripada menyahut perintah Allah yang diamanahkan kepada dia. Plastik hitam dia bangga pula ditangkap oleh jabatan agama, pejabat agama, penguat kuasa. Bangga dia naik lori diarak keliling bandar. Dia tak rasa apa. Kita mainkan perasaan itu. Apalah nak jadi aku? Baca Quran pun malas. Ni dah 10 malam, aku masih tak baca Quran lagi. Tapi WhatsApp group lunyai dia baca. Surat khabar online berita harian Kosmo lunyai dia baca. Kita tahu ini hari Jumaat, hari yang paling baik untuk bersedekah. Termasuk berdosa benar, termasuk bersalah. Walhal sedekah sunat. Waya buruk berlaku. Kes dia jawab tu kemat. Dia kata, aku kalau sedekah tak main RM1 macam hampa. Ada kes aku 100 aja buang bakhil walau RM1. Tapi janganlah RM1 aja. Jumaat je RM1, Jumaat je RM1, besar sikit. RM1 aja, seminggu 4 minggu, sebulan 4 minggu, RM4. Ada yang 5 minggu, RM5. Tuan-tuan, rasa tak bersalah kalau dah sampai maghrib hari Jumaat, maghrib aja hari Sabtu dah tak bagi-bagi. Oh, rasa satu kehilangan besar. Sebab sebaik-baik sedekah ialah hari Jumaat. Oleh Allah, sana ada prinsip yang dibahaskan oleh para ulama. Pekerjaan yang punya niat. Kita nak sembahyang, kena ada niat. Niat ni fahamlah al-qasdu fi syuruh, faham sauma qadir tu. Itu yang penyakit. Bila tak mengaji, dia duk faham, dia tak lafaz sauma qadir. Dia buka puasa tu, bangkuk punya biol. Sauma qadir, apa benda banyak? Itulah lafaz. Mufassirin membahaskan kalimah as-salihat dengan satu istilah dipanggil jami'u qillah, disebut dengan jami'u qillah. Apa dia jami'u qillah? Dia jamak, dia sembahyang. Berapa jenis sembahyang? 5.
5 waktu ya. Hak tu yang wajib. Hak yang sunat banyak dah. Banyak. Rawatib, ba'diyah, qabliyah, duha, witir, tahajud, taubat, hajat, istisqa, gerhana khusuf, macam-macam jenis. 6 lori setengah lah. Tak faham lagi. Kalau ada orang tanya, bang, awak nama dia bubuk Ashura. Entah antibai itulah. 6 punyalah banyak puasa-puasa sunat. Ramadan sedang itu. Itulah ulama bahas amilus salihah. Maksud as-salihah bahasa kita baca syai'an adkhulul jannah qala sallallahu alaihi wasallam na'am rawahul bukhari. Itu fi'lun madhi lil ana, untuk aku, ana. Sallaitu, aku telah salat. Syarabtu, aku telah minum. Haramkan yang haram. Walam azid zalika syai'an. Lam azid, aku tidak menambah lagi. Zid makna tambah. Ia adalah hidayah, petunjuk daripada Allah. Sebab bukan senang mendirikan solat untuk berpuasa. Ada orang duit, katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat. 54 Fussilat. Lebih kurang sama bunyi dengan ayat 6. Kata Allah, sanuri sarankan fil afaqi. Ini saya baca 54 Fussilat. Fil afaqi, kami akan tunjukkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Fil afaqi, di ufuk-ufuk, bahawa Quran itu benar. Baik, ayat ni 54 Fussilat lebih kurang sama dengan ayat terakhir. Cuma Allah sebut sayurikum ayati. Yang 54 sanurihim. Him tu kita lah, walaupun taksir bila dia mengkaji. Itu maksud sanurihim. Lambat laun mereka akan nampak Allahul haq, Quran tu betul. Allahu Akbar. Allah sebut fil afaqi, bermula daripada ufuk sampai di mendengar bunyi bintang, ketukan bintang. Nanti tuan-tuan muslimat akan tengok satu video siap dengan rakaman bunyi. Seorang angkasawan Cina dalam misi, dia kena hantar angkasawan dia bawa tools, screwdriver semua bawa, cek satelit dia. Allahu Akbar. Komando yang sembang ni, dia turun bawah. Setelah habis mission dia, tentang tengok YouTube, habis mission dia complete, Al Jazeera penuh. Dia kata, aku nak sampaikan satu berita besar. Akulah orang pertama, kata dia, yang telah mendengar ketukan bintang. Rupa-rupanya bintang. Tengok ayat itu, bunyi orang ketuk pintu dengan kuatnya. Bunyi ketukan pintu yang kuat. Dia kata, akulah orang pertama, dengan bangga dia sebut, yang telah bertemu adanya bintang-bintang dunia
bahawa bintang itu ada ketukannya, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata cendekiawan Islam, itulah firman Allah, was-samaa'i wa keluar Masjidil Haram. Masjidil Nabawi janganlah, Masjidil Haram. Kita nak keluar tu, nak dengar belakang, korek. Rupanya dia pikul, kerana dia minta jalan lah, tepi lah, aku nak bawa ni jasad ni nak tanam. Korek, itulah korek. Nabi Muhammad bila Nabi pergi sekolah apa? Nabi Muhammad illiterate. Apa illiterate? Seorang yang tak tahu membaca dan menulis buta huruf. Rasulullah seorang yang buta huruf, tak reti Allah. Itulah kata Allah, sanurihim, sin mustaqbal. Apa akan tahu sampai di sini. Kaji bawa empat jumpa. Tenang apa? Bayang empat nombor satu. Nabi aku abad 1500 tahun. Mana apa? Annahul haq Qur'ani. Saya rumuskan apa yang dirumus oleh para penulis, bahawa saintis-saintis di barat ketika mereka mengkaji kebenaran Al-Quran, ada yang Islam, ada yang tidak Islam, maka difokuskan kajian mereka kejadian manusia. Dan bacalah buku-buku, betapa banyak perbahasan tentang embrio, tentang zygote, yang mereka memulakan tahun 1940. Mereka mula bertemu, yang dikarang oleh Profesor James E. Moore, ketika dia meledakkan dan mengejutkan dunia dengan kenyataan dia ketika dia membahaskan makna alam, makna alaqah, seketul darah. Boleh aku pecahkan kepada 3 makna besar. Pertama, seketul darah, sudah tentu. Kedua, seekor lintah. Lintah. Waktu tu kita macam lintah. Dalam buku dia lukis, maka dia dipanggil alaqah. Dan ketika itu, kita hanyalah melekat di dinding rahim ibu kita. Subhanallah. Itu kajian Profesor James E. Moore dalam bukunya The Key. 23.9 jam yang menghasilkan siang dan malam. Mana-mana bumi yang menghadap matahari, siang. Mana-mana bumi yang jauh tidak menghadap matahari, malam. Senang teori. Quran apa? Wahuwal. Allah sebut dialah Tuhan yang telah menjadikan siang dan malam itu silih berganti. Mereka kaji hasil putaran bumi silih berganti siang dan malam. Allahu Akbar. Dan mereka kata pula, bumi dan sekali pun tidak pernah berlagu Maha Suci Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ada mustaqar bagi matahari, ada mustaqar bagi planet-planet yang lain. Mereka putar pusing matahari, kecuali bumi. Itulah yang mereka sebut sabit. Itulah separuh, itulah kibas, sampailah full moon dan kembali urjunil qadim, kembali menjadi sabit. Mereka kaji, ya, sampai mereka kaitkan dengan keadaan bulan penuh. Kita dah sebut, apabila bulan penuh mengambang, antara benda yang dikaji
dikaji oleh saintis ialah bulan mempunyai sedikit graviti. Kajian menunjukkan graviti bumi dia penuh. Berapa dia tarik? 2,36. Ini kajian. Dia tarik sedikit 2.36 nilai graviti. So dia kuat, maka pertama sekali dia akan tarik ialah air laut. Itulah fenomena air lagi sampai ke tahap itu. 2. 3. Apa mereka kaji? Alam semesta ini berkembang. This universe keep on expanding. Tuan-tuan baca sebuah buku yang dikarang, siapa pengarang saya lupa, tapi saya kembang. Alam semesta ini ada haba, kepanasan dia sentiasa ada, non-stop, since the occurs of the Big Bang. Semenjak peristiwa the Big Bang, berlakunya letupan besar. Sama abanainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Baru jumpa Quran apa lah? Dan demi langit, kamilah yang membina langit itu. Ayat 49 Az-Zariyat. Kamilah yang membina. Maksud meluaskan itulah yang dipaham oleh Alexander Friedman. Iaitulah pengembangan langit semenjak the Big Bang berlaku. Allahu Akbar. 4. Dan yang terakhir, nombor 4 tadi 3. Nombor 4, mereka kaji apa? Kekuatan besi. Mereka kaji, mereka mendapati besi ini bukan daripada bumi. Besi adalah letupan bintang-bintang yang jatuh ke langit. Ini kajian saintis. Jatuh ke bumi. Bintang. Mereka lupa Al-Quran. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Suratul Hadid ayat 2. Anzalna, na duduk belakang, maka dia jadi madhi, past tense. Makna kami telah turunkan. Samalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran Allah yang turunkan daripada langit. Maknanya sebut apa? Bila Allah sebut cukup kuat, baik itu besi, antara elemen yang paling kuat ialah besi. Dia punya bonding atomik dia tu cukup kuat. Besi lah paling kuat sekali. Sebab itu besi, dia hanya menerima, dia tidak menambah dia 26. Subhanallah, mereka baru jumpa. 4. Dan yang kelima, apa yang mereka minat kaji dalam Al-Quran ialah cap jari kanan. Saya baca sebuah buku lebih berkesan. Lepas jumpa 19-20 lebih. Allah berfirman ayat 3, ayat 4. Suratul Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insan ana banan jari. Jari banan, kulla banan jari. Maka termasuk kata ulama cap jari. As per original, bangkit besok macam mana cap jari kita lagu tu. Sama lah, jahat. Baik itu, orang yang disediakan macam-macam, terlalu canggih ni juga. Dia akan recognize cap jari kita, alat tu. Masuk bank mana, ke pintu kebal ke apa, mereka ada cap jari. Cap jari tak sama. Kalau bilik kebal ni milik Mama Ahmad bin Ismail contoh, tak sama. Tapi bibir hitam sama sebab sama. Cap jari
jari dia tak sama. Subhanallah. Inilah 5 benda yang mereka amat berminat. Celah-celah tu pun dok pakak Quran lagi punya bodoh. Kan? Besar yang menggegarkan dunia, sanurihim, yang mereka akhirnya bertemu dengannya seperti yang telah kita bahas tadi. Tuan-tuan balik sekali lagi, baik angkasawan Cina mendengar bunyi bintang di langit, ketukan bintang. Tuan dengar bunyi ketuk tu kuat tak? Macam kita ketuk bintang. Ma ta'malun, ada kalimah ghaflah. Mempunyai dengan ghaflah tidak boleh berpisah. Ghaflah jika dia kata. Ghaflah makna lalai. Wa ma rabbuka bi ghafil amma ta'malun. Allahnya sentiasa menghitung dan mengira hal ehwal makhluknya.